Hello, hai, Assalamualaikum, selamat petang. Video petang ni ataupun live petang ni, topik yang sangat-sangat penting yang Weda nak sharekan kepada anda adalah berkaitan dengan cara untuk kita hibahkan rumah yang masih dalam loan. Tahu tak hibah tu apa? Hibah ni adalah satu hadiah. Hibah ni maksudnya hadiah, okay? So macam mana kita nak hibahkan ataupun nak hadiahkan rumah yang bukan 100% milik kita lagi? Kan, kalau kita nak hadiahkan sesuatu kepada orang yang kita suka, tak kisahlah kita nak bagi hadiah ni, tak kisah kepada sesiapa pun, sama ada waris kita ke bukan waris kita ke. Yang penting syaratnya barang yang kita nak bagi tu mestilah 100% milik kita. Tapi dalam hartanah, okey, dalam hartanah dia special sikit. Walaupun rumah tu masih lagi under loan, belum settle lagi pun bayar, yang mungkin bila-bila masa pun bank boleh tarik kalau kita tak mampu dah nak bayar rumah tu, kita boleh hibahkan. Kita dah boleh buat hibah hartanah bercagar. Kenapa nama dia hibah hartanah bercagar? So jom bantu sebelum saya nak teruskan perkongsian saya untuk video kali ini. Bagi anda yang rasa topik kali ini sangat penting kepada kenalan-kenalan anda ataupun family anda yang dah ada rumah, boleh bantu kongsikan video ni supaya bermanfaat kepada mereka. Okey, dalam hibah ni, untuk makluman anda, hibah ni ada 3. Hibah mutlak, hibah bersyarat dan juga hibah bercagar. So petang ni kita nak cerita tentang hibah bercagar. Tapi sebelum tu saya nak sentuhkan sikit hibah mutlak ni dan juga hibah bersyarat. Apa hibah mutlak dan hibah bersyarat, dan apa pula hibah bercagar? Hibah mutlak, kita hadiahkan sesuatu milik kita kepada orang yang kita nak ketika kita hidup. Kita dah bagi siap-siap masa kita hidup. Hibah hartanah hibah bersyarat, kita hibahkan sesuatu yang milik kita kepada seseorang, tetapi hibah tu akan terlaksana selepas berlaku kematian. Bila kita meninggal baru dia dapat. Contoh kita nak bagi tanah tu dah settle loan dah, so kita nak hibahkan kepada seseorang, tapi lepas kita meninggal baru dia akan dapat tanah tu. Itu hibah bersyarat. Yang ketiga adalah hibah bercagar. Yang kita nak bincangkan petang ni adalah hibah bercagar. So hibah bercagar ni dia special sikit, dia hanya untuk hartanah sahaja. Hartanah pun hanya untuk hartanah yang tak ada sekatan. Anda tengok dalam geran kan, geran rumah anda kan, rumah ke tanah ke, sekarang ni kebanyakan orang buat hibah hartanah bercagar ni untuk rumah lah. Kalau tanah tu jarang, tapi boleh juga nak buat. Syaratnya geran tu mesti tak ada perkataan sekatan. Kalau dekat geran tu ada apa-apa sekatan, tak boleh juga. Dekat dekat pejabat amanah sekarang ni, okey, dekat pejabat amanah, dekat wasiah shop, saya buat hibah hartanah bercagar dengan wasiah shop. So wasiah shop dia maklumkan sekarang ni untuk hibah bercagar hanya terlaksana kepada hartanah sahaja. Contoh kalau kereta yang masih lagi under loan, kita tak boleh nak buat hibah bercagar. Di syarikat amanah hanya terlaksana untuk hibah hartanah sahaja. Tu specialnya sikit lah. Untuk hartanah ni dia special sikit. Walaupun dia masih under loan, kita dah boleh hibahkan siap-siap kepada orang yang kita nak. Contoh suami ataupun isteri, ataupun suami isteri yang buat joint loan kan, dia beli rumah, buat loan bersama, 50% bahagian isteri, 50% bahagian suami. So bila berlaku kematian kepada salah seorang pasangan, bahagian pasangan yang meninggal tu tadi perlu diagihkan mengikut agihan faraid lah, kalau tak dihibahkan siap-siap. So kalau waris-waris faraid yang layak tu tuntut bahagian diorang, pasangan yang hidup nak tak nak kena bayar. Macam mana nak bayar? Kalau ada modal,
bolehlah bayar. Kalau tak ada modal, apa pilihan terakhir yang terpaksa buat? Terpaksa jual rumah tu, baru boleh diagih-agihkan kan. Rumah tu bukannya kita boleh potong-potong. Nak tak nak, kalau tak ada modal secara tunai, kita terpaksa jual rumah tu baru boleh diagihkan. Jadi kalau anda nak elak berlaku pergaduhan di kalangan waris faraid, ataupun anda nak elak orang kata apa, nak hadiahkanlah rumah bahagian anda tu, tak nak diagihkan mengikut faraid, anda nak hadiahkan sepenuhnya bahagian anda kepada pasangan anda, so anda boleh buat hibah hartanah bercagar ketika masih hidup. Masih hidup ni buat siap-siap. So apa step dia? Okey, macam mana kita nak laksanakan hibah hartanah bercagar ni? So ada 5 step yang saya nak kongsikan kepada anda, dan anda boleh take note. Kalau boleh, kalau handphone tu ada notepad kan, ataupun apa-apalah nota, pastikan anda take note 5 langkah ni supaya anda tak terlupa. Kalau mungkin hari ni anda faham, boleh ingat apa yang saya sampaikan, tapi mana tahu di kemudian hari video saya pun anda dah tak boleh nak cari, anda pun nak buat ketika tu, anda tak tahu apa langkah yang penting untuk anda buat. So kalau boleh take note siap-siap apa yang saya nak sampaikan 5 step penting ni kepada anda. Okey, step yang pertama, disebabkan rumah tu masih lagi under loan, dan kenapa dia dipanggil hibah bercagar? Sebab rumah tu masih lagi milik, masih lagi under loan lah, dan kita nak laksanakan hibah hartanah bercagar ni pun perlu ada syarat. Syaratnya adalah kita kena pastikan hutang rumah tu boleh selesai, boleh diselesaikan selepas kematian. So step yang pertama dekat sini saya nak kongsikan dengan anda, rumah yang anda beli tu ataupun loan rumah anda ada coverage MRTT secukup-cukupnya. Kalau anda loan LPPSA dah tak risau sangat. Saya tak risau sangat sebab LPPSA dia punya coverage MRTT ni selalunya dah full cover. Tapi yang saya risaunya adalah anda yang buat loan rumah dengan bank. Anda pernah cek tak MRTT loan rumah anda tu berapa? Anda beli rumah 35 tahun loan. Loan anda 35 tahun. Hutang rumah anda mungkin 500,000. Tapi anda pernah semak tak MRTT loan ataupun takaful yang ada dalam pembiayaan hartanah anda tu, berapa tahun dia cover, berapa jumlah coverage dia? Sebab bank dia akan bagi setakat ikut kelayakan je. Kalau contohlah kita beli rumah loan 35 tahun, so kelayakan kita bank boleh bagi coverage 10 tahun je ataupun 5 tahun je. So dia akan bagi 5 tahun je lah. Tahun ke-6 macam mana baki hutang rumah kita tu nak settle? Waris kita kena settle kan. So sanggup ke kita nak bebankan waris? Kalau waris tak ada kemampuan untuk settlekan baki hutang, risiko rumah pula kena lelong. So kalau boleh, dah beli rumah tu, jom kita rancang siap-siap macam mana nak settlekan hutang, rumah tu kita nak agihkan kepada siapa. So kita dah boleh rancang siap-siap ketika hidup. Jadi step yang pertama tadi, anda semak anda punya letter offer, berapa MRTT yang bank bagi. Kalau MRTT anda tak cukup, okey, step yang kedua, kalau anda dapati MRTT ataupun coverage takaful dalam loan anda tu tak mencukupi, tak cover penuh pun, so apa anda kena buat? Anda kena buat sign up life takaful. Okey, buat start caruman, start simpanan untuk perlindungan dengan plan life takaful. Life takaful ni tujuan dia untuk apa? Life takaful tujuan dia ada 2. Tujuan utama life takaful adalah 2. Sekarang ni orang duk panggil hibah takaful. Benda yang sama lah sebenarnya. Hibah takaful ke life takaful ke, benda yang sama. Tapi yang sebetulnya adalah life takaful. Cuma zaman sekarang ni orang panggil hibah takaful. Kenapa orang panggil hibah takaful? Sebab
Bila berlaku, contoh orang yang ambil takaful 500,000, dia dah letak dah penama siap-siap. Siapa yang akan dapat 500,000 tu dia dah hibahkan siap-siap. So bila berlaku kematian, penama hibah tu lah, penama yang dia letak tu lah akan dapat 500,000. So maksudnya dia hadiahkan 500,000 tu kepada orang penama hibah yang diletakkan tu. Sebab tu kita panggil hibah takaful, ataupun orang sekarang ni panggil hibah takaful. Sebab kita ambil takaful dan kita hibahkan kepada seseorang. Jadi tujuan takaful ni adalah dua. Life takaful lah, tujuan life takaful adalah dua, iaitu paling penting adalah untuk pelupusan hutang. Nak tak kita meninggal dalam keadaan berhutang dan meninggalkan beban kepada waris? Fikir-fikirkan, anda rasa nak tak kalau anda meninggal nanti anda nak tinggalkan beban hutang kepada waris dan membebankan waris? Kalau anda rasa tak nak membebankan waris dengan hutang-hutang yang anda ada, buatlah life takaful ataupun semulakan simpanan untuk takaful, supaya bila berlaku kematian, pampasan yang orang yang kita nak bagi tu, contohlah anda letak pasangan anda kan, anda meninggal, pasangan anda dapat 500,000 ataupun 1 juta ringgit. Jadi agak-agak dengan 500,000 ataupun 1 juta yang pasangan kita terima tu tadi, masih berat tak untuk dia bantu kita settlekan hutang, berbanding kita meninggal tanpa tinggalkan apa-apa harta? Kalau boleh kita nak meninggal tinggalkan harta, tapi kebanyakan yang berlaku meninggalkan hutang kepada waris. So kalau boleh kita nak elakkan benda ni. Jadi itu tujuan utama kita buat ataupun kita mulakan simpanan untuk takaful. Tujuan pertama adalah pelupusan hutang. Sebab isu rakyat Malaysia ni memang banyak hutang. Simpanan 1,000 pun tak ada. Jadi pernah tak anda terfikir apa perancangan anda terhadap hutang-hutang yang anda ada ni sekiranya esok ditakdirkan meninggal? Kalaulah esok ditakdirkan anda meninggal, apa perancangan anda untuk settlekan hutang-hutang yang ada ni? So ketika hidup ni, ketika masih ada peluang ni, buatlah perancangan. Macam mana nak settlekan hutang tu? Buat caruman takaful supaya takaful ni instant cash. Waris kita akan dapat cash segera. Ketika selepas kita meninggal, diorang dapat pampasan tunai segera yang boleh bantu diorang untuk settlekan hutang-hutang kita. So kita pun selamat, waris kita pun tak terbeban. Yang kedua, tujuan kedua adalah penggantian pendapatan. Okay, kita ambil takaful ni tadi pelupusan hutang, kedua adalah penggantian pendapatan. Orang yang beli rumah, walaupun MRTT tadi full cover, MRTT hanya cover kematian dan cacat kekal kan. Sakit kritikal, anda pernah terfikir tak? Ada kemungkinan tak kita diuji dengan sakit kritikal? Kalau kita diuji dengan sakit kritikal, kita dah tak boleh bekerja, majikan dah tak simpan kita, pendapatan pun dah tak ada. So apa perancangan anda untuk pastikan bulanan rumah tu terus boleh dibayar macam biasa? Sebab kalau kita tak bayar 3 bulan, 4 bulan, nanti rumah tu dah kena tarik. Nak ke rumah yang kita dah penat-penat beli ni senang-senang je bank tarik kalau kita dah hilang income? So buatlah perancangan, mulakan simpanan dari awal ketika sihat, ketika masih hidup. Buat simpanan untuk takaful supaya bila berlaku kematian, penama hibah dapat pampasan untuk settlekan hutang. Sekiranya kita diuji dengan kesihatan, kita dapat pampasan minimum 100,000, yang 100,000 tu boleh jadikan penggantian pendapatan kepada kita untuk teruskan bayar balik rumah. Okay, itu dua tujuan utama takaful. Saya selit sikit lah. Jadi bila yang pertama tadi, MRTT anda make sure cukup cover baki hutang. Yang kedua, kalau MRTT tak cukup, ambil life takaful supaya baki hutang yang tak cover tadi boleh disettlekan, boleh dilangsaikan oleh waris dengan pampasan takaful. Yang ketiga, okay, bila anda dah selesai bahagian kata apa, dana-dana pelupusan hutang ni, anda dah standby cukup dah,
MRTT anda dah cukup, anda ambil life takaful lagi untuk cover, sudah cukup, dah settle dah part 1 dengan part 2 tadi. So langkah ketiga apa yang anda kena buat, ada lantiklah pihak trustee daripada syarikat amanah. Okey, macam saya lantik wasiah syok untuk menguruskan hibah hartanah saya. Jadi anda boleh lantik diorang ni. Kalau anda tak tahu macam mana nak contact, boleh je DM saya boleh bagi nombor kontak orang kata apa, person in charge yang boleh menguruskan bahagian hibah hartanah bercagar. Jadi semasa lantikan adalah kos dia, tapi kos lantikan dia tak banyak tak sampai pun 4-5 ribu. Kos untuk lantikan tu taklah banyak sangat. So masa kita hidup kita hanya lantik pihak trustee. So pihak trustee akan uruskanlah documentation apa semua. Lepas tu dia akan buat satu sesi Zoom secara rakaman. Dia akan record sesi tu. Dalam sesi tu contohlah suami dengan isteri kan, suami nak hibahkan bahagian dia kepada isteri nak hibahkan bahagian dia kepada suami. So pihak trustee tadi dia akan record yang suami akan menyatakan yang dia nak hibahkan bahagian dia kepada isteri, dan isteri pun menyatakan benda yang sama dalam rakaman tersebut. So sebab benda ni boleh dijadikan bukti selepas berlaku kematian. Nanti bila berlaku kematian, pihak trustee akan kumpulkan waris-waris faraid yang layak ni untuk menguruskanlah dengan documentation dan bukti dan sebagainya. So pihak-pihak waris faraid dah tak boleh nak pertikaikan dah. Kalau kita tak lantik pihak orang ketiga, proses tu akan jadi rumit sikit. Kalau family ahli keluarga tu boleh mudah bawa bincang tu okey lah kan. Kita risaunya kalau ahli keluarga tak boleh nak bawa bincang, dia akan jadi perselisihan faham, jadi pergaduhan, jadi pertelingkahan. Jadi sebab tu pentingnya kita lantik pihak ketiga untuk bantu uruskan supaya proses lebih mudah. Okey, yang keempat, bila yang ketiga kita dah lantik pihak trustee, so proses yang keempat kita dah sediakan dah. First tadi, 1 dengan 2 tadi kita dah sediakan dana pelepasan hutang yang cukup. Yang ketiga kita dah lantik siapa yang akan uruskan hibah hartanah bercagar kita tadi. Yang kelima, bila berlaku kematian, okey, kena ingat ni, yang keempat, bila berlaku kematian, baki hutang rumah tu kena settlekan dulu. Okey, contohlah suami isteri kan, rumah tu joint loan bersama dan masing-masing nak hibahkan bahagian masing-masing kepada pasangan. So bila keempat ni, bila salah seorang pasangan meninggal, contohlah suami meninggal, isteri kena pastikan baki hutang rumah tu settle dulu. Contoh baki hutang ada 200,000. So 200,000 tu kena settlekan dulu. Kalau selagi baki hutang tak settle, tak terlaksanalah hibah hartanah tu tadi. Sebab syarat kita nak hibahkan hartanah tu ataupun kita nak hibahkan sesuatu, syaratnya mesti benda tu milik kita, 100% dah jadi milik kita. Kan? Tapi dalam hartanah, kenapa kita sebut hibah hartanah bercagar? Semasa hidup masih hutang, tapi lepas meninggal boleh terlaksana hibah tu dengan syarat baki hutang kena settlekan dulu. Jadi yang keempat ni, macam mana pasangan nak settlekan baki hutang? Cuba fikir. Bila yang keempat ni, bila berlaku kematian, baki hutang kena settle dulu. Baru nanti syarikat amanah akan laksanakan proses seterusnya untuk hibah tersebut. Jadi yang keempat ni, soalan saya, macam mana pasangan tadi nak settlekan baki hutang rumah tersebut? Kalau MRTT cukup cover, okeylah, pihak takaful akan bayar je baki hutang tu dengan pihak bank. Okey, MRTT ni tak akan diberi kepada waris. Untuk MRTT dia akan, kalau berlaku kematian, baki hutang berapa bagi hutang yang tinggal. So kalau coverage tu masih cukup untuk cover baki hutang, dia akan settlekan baki hutang tu dengan pihak bank sahaja. Dia tak akan bagi dekat waris. Tapi kalau MRTT tak cukup, contoh baki hutang rumah ada 300,000 lagi, MRTT coverage tinggal 100,000.
So MRT, bila berlaku kematian, baki hutang ada 300,000, MRTT ada 100,000. So MRTT akan bayar kepada bank 100,000. Settle lah 100,000, ada lagi baki 200,000. So 200,000 ni waris kena settlekan. Macam mana waris nak settlekan? Dengan pampasan takaful, dengan pampasan life takaful tadi. Sebab masa hidup kita dah standby kan, kita dah buat caruman takaful siap-siap. Boleh buat hibah silang. Suami ambil letak atas nama isteri, isteri mencarum takaful letak nama suami sebagai penama. So kalau suami meninggal, pampasan dapat kat isteri. Kalau isteri meninggal, pampasan dapat dekat suami. Jadi pasangan tadi adalah modal untuk settlekan baki hutang. Yang kelima, bila baki hutang dah settle, barulah yang kelima ni tadi, pihak syarikat amanah akan selesaikan urusan hibah tadi. So untuk selesaikan urusan hibah ni tadi, perlu modal. Waris perlu modal sebab dia ada kos stamp duty, yuran guaman, anggaran dalam 3% dari nilai semasa hartanah tersebut. Jadi kalaulah nilai hartanah tersebut dalam 500,000 nilai semasa, kita beli 300,000 tapi rumah tu dah naik nilai sampai 500,000, anggaran 500,000 darab 3%, 15,000 kos anggaran yang kita kena sediakan untuk stamp duty dan yuran guaman. Jadi kalau pasangan yang hidup tadi tak ada modal, 15,000 tu tak terlaksana juga hibah hartanah tadi. Jadi pentingnya kita buat caruman takaful, simpan dan lindung untuk supaya waris kita ada modal. Satu, ada modal untuk settlekan hutang, dan kedua, bila ada lebihan, duit lebihan tu lah waris ataupun pasangan kita boleh gunakan untuk kos-kos pengurusan harta pusaka ni. Dan sekiranya ada lebihan lagi, pasangan kita bolehlah gunakan untuk kelangsungan hidup dengan anak-anak. So jelas tak 5 langkah penting ni macam mana anda nak hibahkan rumah yang masih dalam dud. Saya harap anda faham kelima poin yang saya sampaikan ni. Jadi kalau anda nak kalau nanti anda dah cek MRTT anda ada yang tak cukup cover dan anda perlukan dana pelupusan hutang daripada Life Takaful, anda boleh WhatsApp saya dekat 013-502-2811. InsyaAllah saya boleh bantu anda untuk dapatkan dana pelupusan hutang yang secukupnya, ataupun anda boleh pergi ke website saya www.alwahidaismail.com. www.alwahidaismail.com. Dekat sana pun ada link untuk anda tengok macam mana anda nak memastikan hutang boleh tukar jadi harta selepas kematian. Bila kita beli rumah sekarang ni masih hutang kan, tapi bila meninggal, macam mana kita nak rancang hutang rumah kita sekarang ni boleh terus tukar jadi harta selepas kematian. So anda boleh tengok dalam website saya di www.alwahidaismail.com. So setakat itu saja. Mohon bantuan anda untuk kongsikan video ni supaya dia boleh beri manfaat kepada kenalan anda ataupun keluarga-keluarga anda yang ada hartanah, yang dah beli rumah, yang mungkin diorang pun berhasrat nak hadiahkan bahagian diorang tu kepada orang yang diorang sayang tanpa perlu melalui agihan faraid. Semoga perkongsian saya kali ini bermanfaat juga untuk mereka. So dengan itu, insya-Allah kita jumpa lagi di live akan datang. Assalamualaikum, selamat petang.